وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hajah, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, afatal iman, rahimani, rahimallahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam yang pertama daripada bulan Rabiul Akhir. Rabiul Awal, hari ini last lah, 29. Besok kita masuk 1 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Kita merafakkan segala tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang limpah kurnia serta izinnya kita dapat berjumpa kembali seperti kebiasaannya, dapat solat berjemaah, dapat hadir kuliah. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ada di antara doa-doa kita ini yang Allah terima, makbulkan permintaan untuk kita terus selamat sejahtera daripada wabak penyakit yang sedang melanda kita pada hari ini dan tak tahu dah bila berakhir. Hadirin hadirat muslim-muslimat mati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita sambung kembali dalam usulul dakwah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimallahu ta'ala, yang mana kita membicarakan tentang sifat kesempurnaan agama Islam yang menjadi pokok kepada usul dakwah yang kita bawa. Rukun, antara rukun usul yang kita bawa dalam kehidupan kita ini adalah agama. Dan agama itu semestinya lah, ad-din itu adalah Islam. Maka kita masih lagi membicarakan tentang kesempurnaan agama Islam. Kalau yang lepas kita membicarakan tentang bagaimana hukum Islam ini mengatur hubungan manusia kepada sesama manusia. Antara lain kesempurnaannya itu ialah Islam, hukum-hukum Islam itu dia berkait dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasul, kepada malaikat, kitab-kitab, hari kiamat dan juga qadar baik dan buruk. Islam juga membicarakan tentang etika, iaitu akhlak, yang Nabi SAW itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Kalau akhlak kita buruk, bukan bermakna Islam itu buruk. Tidak, Islam itu sempurna, yang buruk itu kita. Yang ketiga, bagaimana Islam mengatur kepada kita tentang ibadah dan peraturan-peraturan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam juga mengaturkan kehidupan kita dalam sudut muamalah, tentang hukum kekeluargaan, hukum
kebendaan, harta benda-benda kebendaan harta kita ini dalam proses jual beli, sewa menyewa, gadaian, jaminan dan sebagainya. Islam juga mengatur kepada kita tentang hukum, peraturan-peraturan yang berhubung dengan peradilan ataupun prinsip-prinsip hukuman dan persaksian. Islam juga mengatur kepada kita hukum tentang hukum peraturan-peraturan yang berhubung dengan hubungan warga Islam dengan warga asing yang bukan Islam. Islam juga mengaturkan kehidupan muamalah kita dari sudut hukum peraturan yang mengatur hubungan negara dengan negara, internasional. Dalam muamalah juga Islam mengajar dan mengaturkan kita tentang bagaimana hukum peraturan yang berhubung dengan sistem pemerintahan, cara dan kaedah memilih kepala negara dan hak kewajipan warga negara. Dan Islam juga mengatur kita dari sudut muamalah, dari sudut hukum keuangan, peraturan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran, penghasilan negara dan sebagainya. Dan terakhir, dalam muamalah ini Islam juga mengatur kepada kita peraturan, menetapkan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan hukuman-hukuman. Tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita menyambung kembali tentang bagaimana kesempurnaan hukum Islam itu lebih lengkap daripada hukum ciptaan manusia. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam uraian terdahulu telah kami terangkan bahawa agama Islam bidangnya lebih lengkap dan lebih luas daripada hukum yang berkaitan dengan ciptaan manusia. Kelengkapan ini timbul kerana agama Islam itu sendiri tidak dibikin oleh manusia, tidak dipengaruhi atau terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan manusia, sehingga dengan demikian tidak ada satu aspek dua pun kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Ini saya dan tuan-tuan kan, bila kita baca ni, apabila kita nak sampaikan Islam itu yang saya sebut yang lepas, objek yang kita bincang sekarang yang panjang lebar Syekh Abdul Qadir Jailani uraikan ialah Islam. Islam itu sejauh mana kita faham Islam, maka Islam itu adalah suatu agama yang cukup sempurna, cukup lengkap. Dia bukan agama yang dicipta oleh manusia. Hukum hakam dia juga tidak dibuat oleh manusia. Dia dibuat oleh penghukum dan juga pentadbir sekalian alam, iaitu Al-Khaliq Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka agama Islam itu dia tidak dipengaruhi dan tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan manusia. Dan apa aspek dua kehidupan sekalipun, dia adalah satu ketentuan dan ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Kalau nak ikut cara logik akal sangat mudah. Kita dah ada jalan itu yang kita ikut. Jalan itu adalah Islam. Kan? Kalau ibarat kita dekat jalan raya, kita jalan, kita nak pergi mana contohnya kan. Sekarang ni ada apa ni? Ni dalam handphone ni ada apa ni? Kalau kita nak pergi mana-mana tu, Waze. Kan senang dia cari taib dia Segamat, Masjid Jami Segamat. Dah jumpalah contoh kita. Islam itu dah ada jalan dah. Allah dah bagi panduan jalan. Seperti mana kita ikut jalan raya, jalan. Cuma nak pergi mana itu dia ada signboard. Kan? Ke kiri, ke kanan. Kalau kat Lebuh Raya nak exit ke mana, kan? Nak exit kat Tangkak ke, nak pergi Segamat, nak exit kat Tangkak boleh. Nak exit dekat Simpang 4 sana pun boleh. Nak exit dekat Yomping pun boleh. Kan? Matlamat dia nak sampai Segamat. Maka kita ikut signboard yang betul. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Segamat, tuan-tuan ikut jalan ke arah utara, memang tak jumpa lah.
segar amat ini tak akan jumpa. Islam dia begitu. Islam jalan yang lurus, dah ada panduan jalan dah. Al-Quran sebagai signboard dia tentang dosa pada halal haram, baik buruk dan sebagainya itu. Maka itulah yang kita sama-sama kena fahami. Islam itu merupakan agama yang sangat sempurna. Dia mengatur peraturan-peraturan di dalam Islam itu mencakupi kepercayaan yang kita dah bincangkan minggu lepas. Kepercayaan, akhlak, ibadah, yang mana ketiga macam ini tidak diatur oleh hukum ciptaan manusia. Dalam kepercayaan, kalau kita tengok agama-agama lain, ada jalan, kalau kita minggu lepas masih boleh balik lagi ke Muar, dekat Sagil tu ada kuil yang apa nama dia kampung tu, yang sebelah kuil sudah masjid tu tempat dekat-dekat tu kan. Kuil itu pokok patah dahan, empat dia punya patung. Dah seminggu dah, 2 minggu pergi balik tak terusik, kata anak saya. Abi, itu kenapa Tuhan orang apa ni, orang Hindu tu kata dia dekat kuil tu, yang masa kita pergi pun dia dah kena empat, masa balik pun dia tak boleh pindahkan dia, kata dia. Kata anak saya umur 9 tahun tu kan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tak boleh hadirkan sendiri? Tuan-tuan kan, kalau Allah nak bagikan kebijaksanaan, budak umur 9 tahun pun boleh fikir. Kita kata itulah Tuhan yang orang sembah kan. Ni yang Ifah Bali ni kan, itulah Tuhan-Tuhan dia yang disembah. Kita tak, bukan kita menghina Tuhan dia kan, tidak. Tapi kenapa Tuhan dia tak boleh alihkan dia punya tu? Satu persoalan. Sebab itu agama Islam ini agama yang diatur untuk kepercayaan kepada Allah, bukan manusia yang bikin, yang buat, tapi Allah tetapkan melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ibadah pun sama. Tuan-tuan tak boleh kata sembahyang ni saya nak buat peraturan sendiri. Tak boleh. Kalau siapa handal sangat, buatlah. Kan? Kalau ada siapa kata handal sangat, buatlah. Saya nak buat peraturan saya sendiri. Saya nak rokok 2 kali, sekali tak cukup. Boleh tak rokok 2 kali? Boleh. Masa sembahyang gerhana. Sembahyang fardu jangan. Sembahyang fardu jangan. Boleh tak sembahyang tanpa rokok, tanpa sujud? Boleh. Sembahyang jenazah. Boleh. Sembahyang jenazah tanpa rokok, tanpa sujud. Peraturan itu tuan-tuan cipta ke siapa cipta? Yang ada sembahyang boleh rokok, ada sembahyang rokok 2 kali, ada sembahyang tak boleh rokok, tak boleh sujud, kan? Itu semua peraturan yang Allah dah ciptakan kepada kita, bukan ciptaan manusia. Tak ada, kan? Tu yang tuan-tuan dengar Ustaz Faizal kata ada pagi Sabtu kuliah kan, sikit amalan, banyak dia punya ganjaran. Semayang tahajud, nak semayang 2 rakaat, 4 rakaat ke 6 rakaat ke 8 rakaat ke 12 rakaat, kan? Kita yang bikin, kita yang cipta ke ataupun siapa yang cipta? Contoh begitu. Lepas tu nak semayang tasbih, nak semayang hajat, nak semayang apa semua tu, itu semua peraturan dalam ibadah itu telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Sebab itu agama Islam sangat berbeza dengan hukum-hukum ciptaan manusia, dan perbezaan ini nampak jelas dari 2 aspek. Yang pertama, hubungan hukum dengan etika, iaitu hubungan hukum dengan akhlak. Etika ni akhlak, ya. Apa kata pengarang kitab Syekh Abdul Zaidan rahimahullah taala? Agama Islam selalu memelihara norma-norma etika ataupun norma-norma akhlak. Bahkan norma-norma akhlak ini dimasukkan ke dalam peraturan-peraturannya, sehingga terdapat bahagian tersendiri yang mengatur tentang akhlak. Ini akhlak. Hal ini sangat berbeza dengan hukum yang dicipta oleh manusia, ya.
yang tidak begitu mementingkan norma etika, dan etika itu tidak dijadikan landasan peraturannya. Bahkan dasar hukum ciptaan manusia ini adalah pemisahan antara akhlak dan hukum. Ini satu benda yang kita kena faham. Islam itu antara hukum dengan akhlak dia berkait rapat. Dia tak boleh dipisahkan antara hukum dengan akhlak. Sebab itu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak baik ini yang menjamin seseorang itu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak baik. Aktsaru ma yudkhilun nasa ila jannah taqwallah wa husnul khuluq. Contoh dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan yang akan memasukkan manusia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan umat Nabi Muhammad ialah taqwallah wa husnul khuluq, iaitu takwa kepada Allah dan baik akhlak dia. Dia tak boleh pisah. Sebab itu kita semayang, dalam kita semayang saja, hukum dengan akhlak kita semayang tak boleh dibezakan, tak boleh dipisahkan. Bagaimana akhlak saya sebut dah dalam masyarakat kita. Apabila Islam nak semayang, syarat sah solat bersih suci pada badan, pakaian dan tempat solat. Untuk sah solat dari usul hukum fiqh. Maka kalau orang datang, dia pakai seluar jin, baju jin, seluar dalam jin contoh, dia pergi semayang, datang semayang, Allahu Akbar, kita kata sah ke awak semayang? Kata dia sah. Kata dia sebab seluar ini, baju yang saya pakai, dia suci dan bersih. Suci pada badan dia suci zahir dan suci batin. Suci zahir tak ada najis. Suci batin dia telah suci daripada hadas besar. Hadas besar. Maka sah badan dia suci. Kemudian pakaian dia suci, tak bercampur dengan najis masa dia basuh. Pada pakaian dia pakai tu tidak ada najis dan sebagainya. Dan tempat dia semayang dekat masjid mestilah suci, sah semayang dia. Walaupun dia semayang pakai seluar jin dan t-shirt, itu dari sudut hukum, Tapi dari sudut akhlak, ni kita kena faham kenapa hukum dan akhlak dalam Islam tidak boleh dipisah. Dari sudut akhlaknya, kita nak menghadap Allah, layak ke kita pakai seluar jin dengan t-shirt itu? Dari sudut akhlaknya, layak ke kita nak pakai seluar jin dengan t-shirt? Sedangkan akhlak kita dengan manusia pun, kita nak jumpa menti besar, itu menti besar datang selamat kan? Macam mana orang pakai yang tai-tai, pakai semak-semak lah, long sleeve semua pakai cantik. Sedangkan itu kita nak meraihkan manusia. Kalau nak menghadap sultan tu manusia juga. Kita pakai baju Melayu sampai cantik sampai semua kan, macam nak nikah lagi je, contoh begitu. Itu kita nak menghadap manusia. Apatah lagi kalau kita nak menghadap Allah, Raja segala manusia, Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, pemerintah pada hari akhirat. Allah yang ciptakan kita, kita nak hadap Allah. Takkanlah dari sudut akhlak ni kita lebih kurang dia pakai. Itu. Sebab itu hukum dengan akhlak ni sangat baik. Orang semayang, kalau dia tahu dia nak semayang menghadap Allah, dia mesti ada khas pakaian solat dia. Melainkan mungkin dia pergi kerja, pakaian kerja itulah buat solat. Yang penting pakaian itu bersih, suci daripada najis. Tapi kalau kita balik rumah kita, kita ada isteri, ada anak-anak, kita mesti khaskan mana satu pakaian solat, mana satu pakaian kita yang bukan untuk buat solat. Sebab kita sedang nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab dan akhlak. Sebab itu orang-orang ciptaan hukum-hukum ciptaan manusia, yang pertama, dia tidak mementingkan akhlak.
Tuan-tuan tengoklah, ni dalam ni ada cerita. Dia dalam ni panjang cerita dia kan? Saya tak baca satu-satu lah. Bagaimana dari sudut hukum ciptaan manusia kan? Negara kita merdeka 1957. Kita menggunakan pakai sistem daripada British kan? Cuma diadaptasi sebahagian kecil daripada kita punya perlembagaan kita, Lord Red tu, British punya tu, diadaptasi dalam negara kita ini berdasarkan kita ini negara yang berbilang kaum, dan asas kepada negara Tanah Melayu ini adalah orang Melayu Islam. Itu yang dibincang-bincang sebab ada wakil kita yang lalai dah siap dah dalam undang-undang draft bertanggap Malaysia itu, baru dipanggil orang-orang Malaysia, dipanggil para ahli ulama apa semua, maka bincang barulah diubah sedikit. Antaranya yang menjadi dasar kita pada hari ini kan, Islam agama resmi persekutuan. Islam agama resmi persekutuan. Tetapi persekutuan yang ditakrifkan oleh British kan, Islam adalah agama ritual saja. Untuk baca doa kan, semayang apa semua itu agama-agama ritual saja, semata-mata. Itu tarifan persekutuan Islam, agama persekutuan kan. Tapi oleh kerana perlembagaan negara kita itu boleh ditafsirkan, diperluaskan tafsirannya, maka kita orang Islam mengambil pakai Islam agama resmi persekutuan. Bermakna agama resmi dalam Malaysia ni is Islam. Betul begitu. Dan undang-undang, tuan-tuan tengok mahkamah kita hari ni kan. Kalau mahkamah tinggi, dia tak ada Islam. Kalau mahkamah rendah Islam. Mahkamah rendah syariah. Kan? Dia tak ada mahkamah tinggi syariah. Mahkamah tinggi persekutuan. Tu kan keadaannya. Sebab itu undang-undang Islam dalam mahkamah rendah syariah ini ya, kalau ada orang yang tak puas hati, dia boleh bawa lagi ke mahkamah tinggi persekutuan. Dia ada mahkamah sivil, dia ada mahkamah rayuan. Yang mahkamah-mahkamah ini, dia tidak menetapkan hukum Islam dengan akhlak itu terpisah. Mahkamah-mahkamah ini dia letakkan hukum dan akhlak Islam itu terpisah. Kalau orang tu akhlak teruk kan, akhlak teruk, makan rasuah, apa semua, apabila dia bawa peguam dia pandai buat hujah, dia lepas. Walaupun majoriti rakyat Malaysia tahu dia tu jahat, tapi oleh kerana dia pandai bawa peguam dia bercakap-cakap tentang hukuman dan dituduh pada itu, contohnya makan rasuah, maka dia terlepas. Walaupun orang ramai anggap dia memang jahat, tapi dia lepas. Sebab apa? Sebab hukum dengan akhlak dia terpisah. Hari ini orang baik langgar budak sekolah, bukan budak sekolah, ini kisah benar, berlaku kat Johor tuan-tuan ya. Orang yang baik dan semayang masjid apa semua, dia bawa bas sekolah. Satu hari kan, budak langgar bas dia, budak tu mati. Budak sekolah entah jalan lari, boom, langgar bas tengah berjalan, langgar kan, budak tu mati. Maka dia dijatuhkan hukuman tarik lesen dan penjara. Apabila dia dipenjarakan, dia masuk dalam penjara, dia bercampur dengan kaki gangster, kaki dadah, kaki apa semua dalam tu. Dia orang baik, cuma dia terlibat dengan budak langgar pas dia, budak tu mati dalam keadaan pas dia berjalan. Dia dipenjarakan, masuk dalam penjara, bercampur dengan semua kepala-kepala jahat dalam tu. Tak lama dia dalam tu, dia dipenjara lebih kurang dalam 8 bulan kan? Dia keluar daripada penjara, dia pandai kenal dadah, dia pandai kenal judi kan? Dia tahu kat mana pot-pot dadah dan sebagainya kan? Dia tahu pula mencuri, macam mana cara nak mencuri. Tuan-tuan, hukum dalam sistem mahkamah negara kita yang dicipta oleh manusia. Saya bukan kata sistem mahkamah tak betul, tapi nak membandingkan dengan tuan-tuan, faham kan? Hukum ciptaan yang dicipta oleh manusia, dia memisahkan antara hukum dengan akhlak, tapi terpisah. Sepatutnya kan, bapak mentua tu telefon saya, Ustaz,
Macam mana ni menantu saya ni ustaz, keluar penjara ni bukan makin baik, kata dia. Kan? Lain macam tu saya tengok. Lain macam. Lain macam tu saya kata macam mana? Ustaz tengoklah sendiri. Zairul lah panggil nama saya. Zairul tengoklah sendiri kan. Kata tengok saya kata ini macam ambil dadah je saya kata. Tengok muka, tengok mata tu kan. Kata gitu. Tak tahulah keluar penjara ni lain macam dia kata tu. Sedangkan dulu dia semayang, orangnya bagus, baik, bertanggungjawab pada anak, isteri dan sebagainya. Ini tuan-tuan, salah satu hukuman dijatuhkan, masuk je dalam penjara. Penjara itu tidak ada sel yang memisahkan antara akhlak. Tak ada mencampur akhlak baik. Manusia kalau dia seorang, dia lemah, campurkan orang yang tak baik, dia akan jadi tak baik. Ini keadaan. Ini yang kita nak bezakan. Hukum ciptaan manusia, dia tidak mementingkan akhlak. Satu. Yang kedua, akhlak tidak dijadikan landasan peraturan. Dua. Yang ketiga, kan, hukum ciptaan manusia ini berlakunya pemisahan antara akhlak dan hukum. Dia memisahkan. Sebab itu dulu kita, kan, sesiapa yang berpahaman memisahkan antara hukum dengan akhlak, Islam dengan kehidupan, terpisah. Kalau kamu nak semayang, nak berdoa, pergi masjid. Luar daripada masjid, tempat kamu kerja, tak ada kena-mengena dengan Islam. Contoh begitu. Kan? Kalau kamu nak berpolitik, politik. Islam is Islam. Ahli politik yang nak taubat, banyak menipu rakyat, pergi Mekah, taubat dekat Mekah. Allahu Akbar, ya Allah, apa dosa aku. Balik Malaysia, dia terpisah balik. Kan? Artis nak taubat pergi Mekah. Balik Mekah, pakai Mekah pakai tudung, balik Malaysia buka lagi tangan tu, tangan tudung. Isi pemimpin dekat Malaysia tak tutup aurat. Pergi Mekah tutup aurat. Cantik je pakai telekung tu. Turun dia kapal terbang, bedah lagi aurat. Sebab apa? Sebab dia punya pahaman, kan, kalau nak agama, dekat masjid. Dekat Mekah, dekat Madinah. Itu kalau nak agama. Luar daripada itu tak ada kena-mengena antara dia dengan agama. Ini pahaman sekular. Pahaman yang diasaskan oleh Barat, yang menyerang pemikiran umat Islam pada hari ini, yang memisahkan antara kehidupan dengan agama berbeza. Ini yang Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimahullah ta'ala menyatakan bagaimana lengkapnya sistem Islam itu dia tidak sama dengan sistem hukum yang dicipta oleh manusia. Sebab tu kita tengok Amerika, dia buatlah peraturan macam mana sekalipun, kan, tukarlah dia punya presiden. Hari ni orang macam letak harapan dia, kan, dekat Pak Bidin ni. Pak Bidin ni macam Islamik sikit. Masa dia berkempen pun dia sebut nama hadis Nabi SAW, kan. Ada can. Padahal dia sebut hadis Nabi tu, dia nak memancing berapa persen, 30 juta lebih orang Islam yang berada di Amerika untuk undi dia. Macam Lee Kuan Yew dululah. Nak percaya pada orang Melayu dekat kita ni pakai songkok, dia pakai baju Melayu, kan. Untuk nampak, dah baguslah Lee Kuan Yew ni akan pakai songkok lah, pakai baju Melayu, bagus. Kita rasa begitu. Tidak, kan. Amerika siapa pun yang bertukar presiden dia, selagi dasar dia bukan dasar Islam, kan, dia tetap juga belakang dia itu Zionis belakang dia. Itu Amerika. Buatlah apa hukum pun dekat Amerika untuk menyelesaikan masalah rakyat dia. Kerana ciptaan-ciptaan yang dibuat itu untuk menyelesaikan masalah, dia tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Sebab itu ciptaan manusia. Sebab itu saya sebut tuan-tuan yang lepas, dalam Malaysia kita ni, kan, bagaimana nak mengatasi masalah zina ni, kan, panggillah pakar-pakar cendekiawan dan sebagainya. Dulu macam mana nak atasi zina, kan, kita beri pada rakyat kondom percuma. Pernah ingat tak tuan-tuan? Kan, bagi rakyat kondom percuma. Bagi rakyat pada kita ni kondom percuma boleh menghalang zina ke, atau boleh menghalang anak zina? Zina tetap berlaku walaupun pakai kondom. Kan? Saya kat hospital banyak kes tuan-tuan.
Yang budak lelaki tu tak bertanggungjawab kepada budak perempuan. Budak perempuan tu dah lahirkan anak, dia tak bertanggungjawab. Dia kata masa kita buat dulu saya pakai kondom, kata dia. Dia beriman dengan kondom tu. Minta maaf lah saya cakap ni, kan? Dia beriman dengan kondom. Masa kita buat dulu, ingat tak saya pakai kondom, kata dia. Awak pun tengok, saya pun tengok. La ilaha illallah. Ni zina. Ketika dia pakai kondom itu, dia menghalang ke daripada zina tu? Tidak, zina tetap berlaku. Itu akal manusia. Akal manusia. Dadah pun sama juga. Pergi ke Denmark, kita punya orang-orang yang berautoriti pergi Denmark, tengok macam mana Denmark mengatasi masalah dadah di negara dia. Maka kita pun balik bawa adaptasi bagaimana pelaksanaan di Denmark, kan? Rupanya Denmark buat pengantin dadah ni, dia tak ada narkotik, tak ada tangkap-tangkap, kan? Dia pujuk rakyat dia, siapa yang ambil dadah serahlah diri. Kita serah diri, kita tak ada buat tangkapan, rekod bersih, tak ada bekas banduan, kata dia, serah diri. Serah diri, kamu boleh datang ke klinik-klinik yang kami sediakan, kamu boleh duduk situ, berapa lama kamu nak duduk? 3 bulan, 6 bulan, setahun, sehingga kamu yakin kamu dah pulih daripada dadah. Kan? Pujuk. Itu guna pakai. Orang barat ambil pakai Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka kita nak ajak orang kalau kebaikan, jangan paksa-paksa. Ajak orang cara baik, pujuk rayu untuk dia laksanakan kebaikan. La ikrah fid din. Nampak macam betul tidak ada paksaan dalam agama. Bila kita rujuk balik dalam Al-Quran, la ikrah fid din itu ialah tidak ada paksaan kepada orang kafir untuk masuk Islam. Itu maksud yang sebenar. Jangan pandai kita tak Quran, kan? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tuan-tuan jumpa ayat ni selepas tuan-tuan baca ayat kursi. Baca ayat kursi, jumpa ayat ni. Ayat 256. Lepas tu jumpa lepas tu baca ayat kursi, jumpa ayat ni. La ikrah fid din. La ikrah fid din tu tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Tetapi orang Islam yang dah Islam, kita kena paksa dia untuk beramal dengan amal Islam. Kat sini mungkin tak ada, tuan-tuan. Dekat bandar, mak bapak ramai fahaman macam ni. Macam mana bandar besar, yang mak bapak dia tidak ada basic agama, dia faham la ikrah fid din tu, baca Quran, la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Oh, tidak ada paksaan dalam agama. Dia tak paksa anak dia semayang, dia tak paksa anak dia baca Quran, dia tak paksa anak dia menutup aurat, kan? Dia kata Islam bukan agama paksaan, ustaz, kata dia. Kenapa kita mesti nak paksa anak-anak kita? Kita kena bagi perbebasan pada dia, kita kena pujuk dia, terangkan kalau dia nak buat, okey, sebab la ikrah fid din. Hujah Quran. Contoh begitu. Jadi kita tak boleh faham macam tu. Kita kena rujuk tafsir apa maksud ayat tu, sebab nuzul dia dan sebagainya. Maka tidak ada paksaan orang Islam kepada orang kafir untuk masuk Islam. Kau kafir kan, masuk Islam. Kau tak masuk Islam, aku sembelih kau. Contoh. Tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Tapi yang dah Islam ni, tuan-tuan semua ni, saya, anak-anak kita kat rumah dan sebagainya, kita kena paksa dia belajar, kena paksa dia semayang, kena paksa dia baca Quran, kena paksa dia tutup aurat, kan? Dalam sudut paksa itu sama ada dengan bil hikmah ataupun dengan ketegasan. Itu paksa, kan? Buat. Kalau tak buat, tak tutup aurat, mati, masuk neraka, seksa Allah, apa semua. Itu Islam berikan macam tu. Sebab tu salah kalau kita didik anak, tidak memaksa anak untuk beramal dengan amal-amal Islam. Salah. Sebab tu anak-anak memang kena didik dengan cara Islam. Ini yang dimaksudkan bahawa hukum dan etika dia tidak boleh terpisah. Ni hebatnya Islam. Islam, setiap hukum yang Allah tetapkan ni depan ni, tuan-tuan, syarat tu ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dan dalam makruh tu, contoh
Dalam hukum makruh tu, contoh saya ambil misal, kita makruh makan bawang, makruh makan petai. Suruh makan itu makruh, kan? Tidak makruh makan durian. Makan durian makruh ke? Tak makruh kan? Tetapi kalau tuan-tuan melantak durian sampai 4 biji, semayang sebelah, tentu gitu kan, bau yang amat, ya Allah, kan, sesak nafas orang sebelah, maka ketika kita sedawa itu, hukumnya makruh sebab mengganggu orang sebelah. Nampak tak akhlak tak boleh terpisah dengan hukum. Tuan-tuan makan petai, kan, makan bawang, kan, hukum memang hukum makruh. Tapi bagaimana Islam suruh apabila kamu nak semayang, bersugi, jangan sampai nafas kamu keluar bau petai, sehingga orang sebelah tersedak-sedak sebab bau petai yang teramat sangat. Contoh, alak tak dengan hukum tu? Alak dengan hukum tu. Tuan-tuan isap rokok, kan? Hukum saya tak payah cerita, dah banyak kali dah cakap. Isap rokok, kalau pun tuan-tuan isap rokok, kalau kita ada akhlak, maka kita akan bersugi jangan sampai nafas kita bau rokok pada orang sebelah. Contoh, itu akhlak. Sebab itu hukum macam ni, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus. Maka dia tetap juga terkait dengan akhlak. Sebab tu kita tak boleh belajar fiqh saja. Kalau ada fiqh, tak belajar akhlak, kita akan rasa diri kita betul je. Tapi kalau kita belajar fiqh, ada akhlak. Setiap hukum tu akan terkait dengan sifat akhlak. Sebab tu Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Sebab tu kalau kita hidup ni, kalau kita nilai manusia itu dengan cara penampilan, tak nilai cara akhlak, kan? Tengok cara pakai tie, pakai kot, wah, ni mesti jawatan besar ni, kan? Mesti jawatan besar. Tiba-tiba dia beli air mineral, pegang tangan kaki, gogok sambil jalan, kan? Sambil jalan. Agak-agak kalau kita nilai, alah biasalah ustaz, orang sibuk memang dia makan berjalan, kan? Tak, akhlak tidak begitu. Akhlak paling tidak pun dia minum, dia berhenti, dia berdiri. Sekurang-kurang akhlak kita tak duduk pun, kita berdiri, bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Sekurang-kurang akhlak tu tuan-tuan. Contoh begitu. Kita tak akan berjalan sambil makan. Itu akhlak. Maka kalau kita tengok orang itu, akhlak. Tak apa ustaz, yang penting dia kaya. Yang penting kaya, lepas tu boleh jadi menantu. Okey. Itu kita sekarang macam tu. Orang perempuan nampak muka cantik apa semua, kan? Cuma dedak aurat saja, tak berakhlak. Ini sekarang keadaannya begitu. Maka Islam, hukum dengan etika dia tidak boleh terpisah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita kena faham betul-betul. Apa kata pengarang kitab? Dalam hal ini, cukuplah dengan satu contoh yang kami bawakan untuk meyakinkan bahawa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan akhlak dan peraturannya harus dilaksanakan sekalipun akan membawa kepada pengorbanan kita. Untuk melaksanakan hukum, alam bersama akhlak kita terjaga. Sebab tu orang kena rotan, sebatan. Dalam pada zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, ada seorang perempuan tukang mandi jenazah. Ketika dia mandikan jenazah seorang pelacur, mandikan jenazah seorang pelacur, bila dia pegang di tubuh pelacur, kan, berapa banyaklah kau berzina dengan orang, kata dia. Sebab semua orang kenal tu pelacur, memang pelacur pun dia mati. Tapi ketika yang mandikan tu, berapa ramailah kau berzina dengan orang, kan, sampai mati kau berzina, dia kata gitu, kan. Dia pun mandi. Ketika dia, tangan dia itu nak membuang najis, terkena kepada ruang kemaluan jenazah tersebut, tiba-tiba tangan dia terlekat. Tak boleh angkat, lekat, kan. Dah bising, dah kecoh orang. Kenapa ni macam ni, tak boleh angkat apa semua, kan. Kata orang ni, bila dah tolak orang tu pun tak boleh juga, maka ada dua hukum. Dia orang kata, kalau macam inilah keadaannya, kata dia,
Yang pertama, kita terpaksa ke bumi dua-dua sekali. Kita terpaksa ke bumi dua-dua sekali. Yang kata seorang, yang satu lagi kata, takkan nak ke bumi dua-dua. Habis tangan terlekat, kita potong tangan tu, ke bumi kan tangan dia tu. Hamba Allah ni dengar lagi pucat lesi lah, kan. Maka ada di kalangan Muhammad, nanti dulu, ini hukum, kata dia, mesti ada sebab. Kita rujuk dulu dengan Imam Malik. Pergi jumpa Imam Malik. Imam Malik datang. Apa masalahnya? Ni dia terlekat, kata Imam Malik, kan. Ini semua ada masalah tentang niat hati kamu dengan jenazah ini. Apa kamu pernah cakap dengan jenazah ni? Kata Imam Malik. Maka yang tukang mandi jenazah tu akhirnya mengaku, tadi masa aku nak mula-mula, aku cakaplah, berapa ramailah kau ni berzina dengan orang, sampai mati kau berzina, kan. Maka kata Imam Malik, ketika kamu tuduh dia tu berzina, kamu telah datangkan 4 orang saksi atau tidak? Kan? Maka perempuan ni mengaku tak boleh buat saksi, tapi dia pelacur. Walaupun dia pelacur, kau nampak ke dia berzina? Kata Imam Malik, tak. Maka kamu gagal bawa 4 orang saksi. Kamu gagal bawa 4 orang saksi. Apabila kamu telah menuduh dia berzina, sedangkan kamu gagal bawa 4 orang saksi, maka hukuman untuk melepaskan tangan kamu yang melekat pada tubuh badan dia adalah dengan hukuman sebat 80 kali sebatan. Imam Malik kata begitu, kan? Laksana hukum sebat 80 kali sebatan dengan keadaan menutup aurat. Itu yang auratnya akhlak, dengan keadaan menutup aurat. Maka selesai 40 sebatan kali ke 80, terangkat tangan dia lepas. Tuan-tuan, kata Allah SWT, kita berhenti setakat tu dulu. Kita sambung lagi yang kedua nanti, bagaimana Islam itu semua dari sudut halal dan haram. Kalau saya nak sambung ni, panjang lagi halal dan haram ni. Kita berhenti satu dulu, bagaimana Islam itu lengkap daripada hukum ciptaan manusia, dari sudut hukum dan juga akhlak. Yang kedua nanti, Islam itu sempurna daripada ciptaan hukum ciptaan manusia, dari sudut halal dan haram. Kita jumpa minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.